Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk kami iaitu apakah peranan agama dan tradisi bagi menghadapi pemikiran relativisme pasca moden. Nama subjek falsafah dan isu semasa, kod subjek UTP 1012, nama pensyarah Dr. Masyita Sulaiman. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan. Adik bin Muhammad Zaki 1202368, Amin Mukri bin Muhammad Zain 1202370, Najmuddin bin Zainuddin 1202371, Muhammad Iqbal bin Darwish 1202374, Muhammad Syafi Hafiz bin Sufian 1202400. Okey, sekarang mari kita lihat kepada abstrak. Okey, tujuan kajian ini adalah untuk mencari peranan agama dan tradisi dalam membendung ideologi relativisme dalam masyarakat. Secara amnya, relativisme itu satu ideologi yang menolak kebenaran mutlak. Jadi manusia berhak untuk menentukan apa yang baik, buruk dan benar salah sendiri. Pasca moden pula amnya adalah zaman selepas moden. Dia berkaitan dengan masa kini. Okey, yang seterusnya ialah permasalahan kajian. Kemakmuran dan keharmonian dalam masyarakat di Malaysia sering diragui akibat masalah pergaduhan antara kaum di Malaysia kerana terjadinya salah faham antara satu sama lain. Ini adalah disebabkan setiap individu mempunyai pandangan kepercayaan dan pendapat mereka yang tersendiri mengikut budaya dan agama mereka masing-masing. Perkara ini juga dapat dikenali sebagai relativisme. Baik, jadi apakah yang dimaksudkan dengan relativisme pasca moden ini? Jadi relativisme pasca moden ini merujuk kepada kepercayaan bahawa tiada kebenaran yang mutlak ataupun kebenaran itu ditentukan oleh diri masing-masing, iaitu subjek yang memandangnya, iaitu diri kita lah. Jadi kadang-kadang apa yang kita rasa benar tu boleh jadi salah dekat orang lain, dan apa yang kita rasa salah tu boleh jadi benar dekat orang lain. Macam tu. Jadi benda ni dipengaruhi oleh budaya, agama, masyarakat, etika dan sosial masing-masing. Okay, jadi kebenaran yang relatif yang dimaksudkan di sini adalah suatu benda yang abstrak, iaitu idea ataupun ilmu pengetahuan. Okay, seterusnya relativisme ini dia menafikan objektivisme ataupun absolutisme, di mana sesuatu benda itu tiada nilai yang tepat atau nilai yang sah. Baik, jadi relativisme ini adalah salah satu ciri pasca modernisme. Pasca modernisme ini adalah zaman yang menggantikan modernisme ataupun menolak modernisme. Modernisme ini dia menggunakan metodologi saintifik, di mana teorinya itu adalah teori objektif. Sebaliknya, pasca modernisme ini konsepnya konsep rasionalisasi, di mana pandangan itu mengikut sesuatu kebenaran itu mengikut pandangan diri. Baik, contoh mudah relativisme yang kita boleh lihat adalah dari segi moral dan juga budaya. Contohnya, kalau moral, kita tahu ada benda yang kita boleh buat dan ada benda yang kita tak boleh buat, macam mengambil rasuah ataupun mencuri. Tetapi ada juga yang merasakan benda ini morally right. Jadi inilah kita katakan relativisme moral itu percaya bahawa akhlak atau tindakan individu itu relatif mengikut budaya, agama dan falsafah masyarakatnya sendiri. Jadi persepsi kita terhadap apa yang benar itu berbezalah daripada orang ke orang dan juga situasi ke situasi. Jadi contoh lain adalah seperti seks bebas yang berlaku di barat. Jadi perkara ini kita memandang sebagai sesuatu yang aib dan juga melanggar hukum agama. Tetapi di tempat lain, mereka ini tidak memandang ianya sebagai sesuatu yang aib kerana perkara ini diterima umum dan juga mereka merasakan perkara ini perkara biasa, sehingga kan tiada perundangan di tempat tersebut yang menghalang aktiviti ini, menghalang perkara ini. Jadi inilah yang kita sebut sebagai relativisme budaya, itu mewujudkan suatu pemahaman bahawa setiap budaya mempunyai nilai, kepercayaan dan amalan yang tersendiri yang berkembang dari semasa ke semasa mengikut konteks seperti sejarah, politik dan sosial di tempat tersebut. Dan relativisme budaya ini juga berpandangan bahawa tidak ada budaya yang semestinya betul atau salah. Semua budaya itu sama sahaja.
Jadi persamaan antara moral dan juga budaya ini adalah kedua-duanya menolak universal. Baik, mari kita lihat 3 objektif yang digariskan di dalam kajian ini. Yang pertama adalah untuk meninjau kefahaman pelajar kampus mengenai pemikiran relativisme. Seterusnya adalah untuk mengenal pasti implikasi relativisme kepada masyarakat. Dan objektif yang ketiga ialah untuk mengkaji peranan agama dan tradisi bagi menghadapi pemikiran relativisme pasca moden. Untuk kajian literature, kami merujuk banyak kajian lepas mengenai relativisme pasca moden. Tetapi rujukan utama adalah daripada Faisal Fauzi yang menulis tentang problem doktrin relativisme. Di dalam kajiannya, dia mengatakan seorang Muslim yang terkena virus relativisme cenderung untuk meragukan kebenaran yang sudah jelas nyata di dalam Islam. Seterusnya, suatu konsep itu tidak lagi berlandaskan perkara metafizik, religius dan unsur-unsur ketuhanan. Sebaliknya, mengikut logik akal masing-masing. Jadi seterusnya, relativisme juga membelenggu pemikir-pemikir Islam kerana faham agama itu diperlakukan seperti idea. Jadi inilah yang meragukan faham agama masyarakat. Jadi jelaslah relativisme ini menjadi cabaran kepada agama yang merupakan asas moraliti masyarakat. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian yang kami gunakan adalah secara kuantitatif, di mana kami memberi borang soal selidik kepada responden dalam bentuk Google Form untuk menjawab persoalan-persoalan yang wujud dalam kajian kami ini. Dalam borang tersebut, terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C, di mana kami menyusun setiap bahagian itu mengikut objektif dalam kajian kami dengan menggunakan pengukuran skala Likert 3 mata yang mengandungi 5 aras pengukuran, iaitu yang pertama, tidak setuju, yang kedua, neutral dan yang ketiga, setuju. Seterusnya, analisis dapatan kajian. Kami telah memilih responden daripada Universiti Sains Islam Malaysia untuk menjawab setiap persoalan-persoalan yang wujud dalam kajian kami ini melalui borang soal selidik yang diberi dalam bentuk Google Form tersebut. Dan seramai 50 orang responden telah memberi respon terhadap borang tersebut. Mereka terdiri daripada 38 orang lelaki dan 12 orang perempuan, di mana majoritinya berumur 18 hingga 25 tahun dan mereka mempunyai pelbagai latar belakang pengajian dan pendidikan, yang majoritinya adalah daripada pelajar ijazah sarjana muda, iaitu sebanyak 72%. Seterusnya, meninjau kefahaman pelajar kampus tentang konsep pemikiran relativisme. Yang pertama, relativisme bersifat subjektif, nisbi dan relatif mengikut sudut pandangan seseorang. Yang kedua, relativisme berpendapat bahawa penilaian baik dan buruk, benar dan salah adalah bergantung pada masing-masing mengikut budaya dan masyarakatnya. Yang ketiga, relativisme berpendapat bahawa tiada kebenaran yang mutlak dan tiada prinsip etika yang universal. Sebagai contoh, orang Islam yang tidak memakai tudung akan dipandang tidak baik oleh masyarakat Islam, manakala orang Islam yang tidak memakai tudung akan dipandang biasa oleh masyarakat yang bukan Islam. Hal ini disebabkan oleh perbezaan dalam agama. Kesimpulannya, majoriti iaitu sebanyak 57% pelajar faham dan tahu tentang ketiga-tiga konsep ini, manakala selebihnya sebanyak 37% memilih neutral dan bakinya 6% adalah tidak tahu. Baik, untuk objektif kedua dan ketiga kajian ini, kami telah menyimpulkan dapatan kajian kepada 3 perkara. Ketiga-tiga perkara, majoritinya disetujui oleh respondensnya. Mari kita beralih kepada implikasi pemikiran relativisme. Bab ini membincangkan mengenai kesan buruk pemikiran relativisme kepada masyarakat. Kesan yang pertama ialah melahirkan masyarakat yang mementingkan diri. Ini kerana pemikiran relativisme merasakan tiada kebenaran yang mutlak dan mereka yakin bahawa pendirian mereka benar dan tidak mahu menerima pendapat yang lain. Kesan buruk seterusnya ialah menyebabkan gejala sosial makin berleluasa.
Konsep relativisme budaya ini berpandangan bahawa sesebuah masyarakat menentukan kod moral dan etika sendiri. Perkara yang dinilai baik dan buruk mungkin berbeza mengikut tempat. Sebagai contoh, di Eropah dan Amerika Syarikat, perkara seperti LGBT dan perkahwinan sesama jantina diterima masyarakat di sana. Akan tetapi, perkara ini dihina di Malaysia kerana bertentangan dengan lumrah dan sifat manusia. Contoh gejala sosial yang berlaku di negara kita ialah kes pembuangan bayi, kemalangan jalan raya oleh pemandu mabuk, aktiviti pelacuran dan seks bebas. Hal ini menunjukkan bahawa pemikiran relativisme akan menyebabkan gejala sosial makin berleluasa. Kesan buruk yang ketiga ialah menghilangkan kehormatan kepada agama. Sebagai contoh, wujud golongan yang membawa fahaman relatif, skeptik serta liberal. Mereka membawa agenda reformasi Islam dengan membawa idea barat dan merombak ajaran Islam. Pemikiran relativisme ini meragukan sesuatu yang jelas dan haram dalam Islam, serta menyamaratakan semua agama dan menolak autoriti agama. Kesimpulannya, kebebasan untuk melakukan apa-apa sahaja atau mengatakan apa-apa sahaja tidak diberikan secara mutlak tanpa batasan. Sebaliknya, wujud sempadan moral, agama, undang-undang dan adat tata susila supaya tidak merosakkan manusia serta meruntuhkan peradaban. Okey, sekarang mari kita lihat apakah peranan agama dan budaya bagi menghadapi pemikiran relativisme pasca moden. Okey, yang pertama sekali, ustaz-ustaz atau ilmuwan Islam boleh menasihatkan masyarakat untuk peka dengan apa yang dilihat di media sosial dan semak sebelum dikongsi kepada orang lain. Dengan cara ini, kita dapat membendung penyebaran dakwah pemikiran yang terpesong dari akidah agama kita. Seterusnya ialah pihak Jabatan Agama atau mufti mestilah menerangkan masyarakat tentang bahayanya ideologi barat yang membawa kepada kesesatan agar masyarakat tidak senang terpengaruh dengan ideologi ini. Dengan itu, masyarakat akan lebih bijak menilai sesuatu isu yang meragukan. Di samping itu, para cendekiawan dan ilmuwan Islam perlulah mengadakan interaksi dan dialog untuk berfikir secara benar dan ilmiah kepada generasi muda. Dengan cara ini, mereka akan berfikir dengan lebih logikal dan rasional mengenai agama. Kesimpulannya, agama itu bersifat absolut. Benar dan salah itu jelas diterangkan dengan hukum-hukum agama. Jadi kita sebagai umat Islam harus membendung ideologi barat yang meragukan sesuatu kebenaran kerana ia boleh mempengaruhi pemikiran umat Islam di Malaysia. Okey, yang terakhir sekali ialah rumusan. Di sini saya dapat rumuskan dua perkara. Okey, yang pertama sekali ialah kepentingan agama Islam dalam diri manusia supaya kita tidak kehilangan keseimbangan pemikiran. Okey, kehilangan keseimbangan pemikiran ini ialah kita sebagai umat Islam haruslah mempunyai keseimbangan pemikiran di mana sebagai contoh kita dapat mengetahui antara perkara yang benar dan yang salah, ataupun perkara itu dapat mendatangkan dosa ataupun mendatangkan pahala kepada diri kita sendiri. Okey, yang kedua ialah sentiasa memperbanyakkan bahan bacaan supaya tidak ditelan zaman. Mengapa saya kata perlu banyakkan bahan bacaan supaya tidak ditelan zaman? Kerana pada zaman ataupun era relativisme pasca moden ini, kita akan mempunyai satu semangat berdebat dan berpolemik dalam membantah atau menyanggah autoriti dalam sesuatu bidang. Jadi perlulah kita banyakkan lagi bahan bacaan. Okey, baiklah. Pada akhirnya, relativisme itu sendiri melahirkan realiti relatif yang menjadi ciri utama peradaban barat yang mementingkan perubahan termasuk pada aspek agama. Relativisme hanya melahirkan semangat berdebat dan berpolemik demi menyanggah autoriti dalam sesuatu bidang.
ia hanya bersifat reaktif terhadap nilai sedia ada, bahkan tidak menawarkan sesuatu pengetahuan baru dan sebaliknya melahirkan perasaan yang skeptik dan keraguan. Menurut Al-Farabi, tahap akhir dalam proses belajar ialah mencapai keyakinan, bukannya keraguan, seperti yang ditunjukkan dalam pemikir relativisme.